Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu teruskan dengan bab 11 lagi, transformasi isometri. Okey, di bawah transformasi translasi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar 3 benda. Yang pertama, macam mana untuk menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Yang kedua, menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberikan. Dan yang ketiga, menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Jadi, awak boleh rujuk buku teks muka surat 216. Okey. Jadi, cikgu terus kepada contoh 9. Okey, contoh 9, tentukan koordinat bagi image titik Q iaitu 3, 1 di bawah translasi negatif 5, 2. Okey, jadi untuk menjawab soalan penentuan koordinat ni, kita ada dua cara, dua kaedah. Okey, yang pertama, awak boleh melukis sata kartes. Dan yang kedua melalui kaedah pengiraan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kaedah 1, melukis sata kartes. Okey. Okey, kaedah yang pertama. Okey, koordinat image. Jadi Q ni merupakan objek. Okey, Q merupakan objek. Jadi Q ni 3, 1 sini. Okey. Di bawah translasi negatif 5. Negatif 5 maksudnya awak perlu bergerak ke kiri ataupun ke belakang. Jadi gerakkan titik Q ni ke 5 petak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian 2 awak perlu bergerak ke atas. 1, 2. Jadi awak akan dapat koordinat image bagi Q iaitu negatif 2, 3. Jadi Q prime awak dapat adalah negatif 2, 3. Okey. Jadi kalau nak tulis koordinat, dia mesti X dulu, lepas tu baru Y, mesti ada kurungan. Okey. Okey, yang tu adalah kaedah yang pertama. Melukis sata kartes. Okey. Cikgu terus kepada kaedah yang kedua. Okey, awak boleh pula buat melalui pengiraan. Okey, macam mana nak kira? Okey, gini. Q adalah 3, 1 ni adalah objek. Kita nak cari apa koordinat image bagi Q. Jadi kalau awak tengok dia, 3, 1 untuk mendapatkan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey, melalui kaedah pengiraan, awak perlu buat operasi penambahan. Okey, awak perlu tambah. Okey, 3. Okey, 3 adalah X. 3 tambahkan dengan X. Okey, 3 tambah negatif 5. Okey, boleh buat, awak boleh tekan kalkulator buat pengiraan biasa. 3 tambah negatif 5, 1 tambah 2. Jadi 3 tambah negatif 5 adalah negatif 2, 1 tambah 2 adalah 3. Okey. Ataupun awak nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Tapi untuk jawapan akhir, awak perlu tulis dalam bentuk koordinat. Okey, maksud 3 tambah negatif 5, negatif 2, 1 tambah 2 awak akan dapat 3. Jadi negatif 2, 3. Okey, kalau nak buat dalam bentuk ni,
Jadi untuk jawapan akhir, awak tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk macam ni. Awak kena tulis dalam bentuk koordinat. Mesti ada X dan Y ada kurungan. Okey, jadi imej titik Q31 ialah negatif 2, 3. Okey. Itu untuk menentukan koordinat imej apabila objek diberikan. Okey, cikgu terus kepada yang kedua, itu menentukan koordinat objek apabila koordinat imej diberikan. Okey, tengok contoh 10. Okey, contoh 10, tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat imejnya A' di bawah translasi 3, negatif 2 adalah seperti yang berikut. Okey. Jadi yang ni pun awak boleh guna dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama dan juga kaedah yang kedua. Okey, kalau untuk contoh 10, kalau awak nak cuba kaedah yang pertama, okey, awak boleh lukis sendirilah satah. Okey, sebab cikgu nak lukis pun tak muat kat sini. Okey, jadi awak lukis sendiri, guna kaedah pertama untuk buat contoh 10. Okey. Jadi yang diberikan dalam contoh 10, yang ni dia menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah pengiraan. Jadi cikgu akan tunjukkan kaedah pengiraan. Kaedah yang kedua, kaedah mengira. Okey. Jadi yang diberi adalah koordinat imej, iaitu negatif 6, 1. Jadi kita nak cari apa koordinat objek bagi imej A. Okey. Jadi tadi untuk jika diberi koordinat objek, kita nak menentukan imej, kita perlu tambah. Jadi kalau contoh 10 yang diberi adalah koordinat imej, kita nak menentukan koordinat objek, jadi dia mesti berlawanan dengan contoh 9. Kalau tadi tambah, jadi untuk contoh 10 kita mesti tolak. Jadi negatif 6 Okay, jadi negatif 6, 1 translasinya adalah 3 negatif 2. Okay, negatif 6 tolak 3. Okay, negatif 6 yang ni, okay, negatif 6 tolak 3. Lepas tu, 1 tolak negatif 2. Okay, negatif 6 tolak 3 adalah negatif 9. 1 tolak negatif 2. Okey, negatif awak akan dapat positif. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Jadi koordinat objek A awak akan dapat negatif 9, 3. Okey, tengok contoh 10B. Okey, contoh 10B yang diberi adalah koordinat imejnya adalah 9, 0. Masih lagi di bawah translasi yang sama, iaitu 3 negatif 2. Jadi awak perlu tolak. Okey. Jadi 9 ni tolak 3, sifar tolak negatif 2. Jadi 9 tolak 3, 6. Sifar tolak negatif 2, negatif awak akan dapat positif, maksudnya sifar tambah 2 awak akan dapat 2. Jadi koordinat A iaitu objek, awak akan dapat 6, 2. Okey, jadi cikgu harap awak boleh fahamlah untuk macam mana untuk mencari koordinat imej apabila diberi koordinat objek. Okey, yang ni ada dua kaedah, kaedah satah Kartez dan juga kaedah yang kedua melalui pengiraan. Okey, jadi yang ni awak perlu tambah. Okey, untuk kaedah kedua, nak buat kaedah kedua melalui kaedah pengiraan tu, kalau diberi koordinat objek, nak cari koordinat imej, awak perlu tambah. Okey, cikgu kejap. Okey, maksudnya gini. Maksudnya kalau diberi koordinat
image, nak cari koordinat objek, okay, awak perlu tambah. Okay. Kalau perlu tambah. Kalau diberi, okay, kalau diberi adalah kalau koordinat, silap. Ya, bismillah. Ni. Kalau diberi koordinat objek, hendak dicari adalah koordinat image. Okey, awak perlu tambah. Buat operasi penambahan. Okey, kalau diberi koordinat image, nak cari koordinat objek, yang ni awak perlu tolak. Okey, dia berlawanan. Okey. Jadi, cikgu akan pergi yang ketiga. Okey, muka surat 217. Menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Okey, contoh 11. Rujuk contoh 11. Okey, diberi P prime, P tanda 36 ialah image kepada P 29. Tentukan translasi tersebut. Okey, penyelesaiannya macam mana? Okey, awak boleh guna. Okey, dah diberi formula. Okey, awak boleh guna formula ni. X prime tolak X, Y prime tolak Y. X prime ni adalah titik di mana? Okey, X prime tu mewakili image. Jadi, image sini. Okey, ni adalah image. Okey. Yang P ni adalah objek. Jadi, X prime maksudnya awak perlu ambil di image. Jadi, 3 tolak X. X adalah di objek. 3 tolak 2. Y prime 6 tolak Y. Y adalah 9. Jadi, 3 tolak 2, 1. 6 tolak 9 adalah negatif 3. Okey. Jadi, awak perlu tahu kegunaan formula ni. Digunakan untuk mencari translasi apabila diberi titik image dan juga titik objek. Jadi, cikgu harap awak jelaslah untuk penerangan bagi ketiga-tiga subtopik. Okey, ketiga-tiga subtopik di bawah translasi ni. Itu yang pertama, menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Yang kedua, menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberikan. Dan yang ketiga, menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Okey, jadi untuk hari ini, sebelum cikgu berhenti, cikgu nak awak buka muka surat. Okey, muka surat 218. Cikgu nak awak cuba latihan. Okey, cuba latihan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 awak boleh buat A, B, C, D. Okay, sebab ni hari ni yang terakhir hari ni. Jadi awak ada masa untuk buat waktu lapang atau awak free awak boleh buat. Okay, nak tahu setakat mana kefahaman awak untuk bab untuk tajuk translasi ni. Okay, buat soalan nombor 2, soalan nombor 3 pun A, B, C, D. Dan juga soalan nombor 4. Okay. Banyak sikit hari ni sebab kita cuti lama ni. Saya ni Selasa, jadi awak ada masa Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Ada 5 hari sebelum kita akan jumpa balik semula pada hari
Isnin. Jadi hari Isnin tu, hari Isnin, cikgu akan bincang soalan nombor 2, 3 dan juga 4. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey, selamat belajar, selamat membuat latihan, dan kalau ada masalah boleh tanya cikgu dalam grup ataupun boleh PM cikgu personal lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.